Okey, untuk video yang ketiga, kita sambung tentang the theory of rights. Okey, perkara berkaitan dengan al-haq ataupun rights. Okey, what is al-haq? Okey, al-haq dari segi literal meaning adalah matters which are established or proven. Apa-apa perkara yang diterbitkan ataupun dibuktikan. Okay, dalam surah Al-Anfal ayat ke-8 Allah menyebut that he might justify truth and prove falsehood false. Maknanya sesuatu yang proven, okay, yang established. Itu berkaitan dengan al-haq. Manakala dari segi literal meaning yang kedua ada disebut dalam surah Az-Zariyat, al-haq adalah recognized right. Okay, maknanya hak yang diiktiraf, yang dikenal pasti. Okay, as indicated in surah Az-Zariyat verse 25, and those in whose wealth a recognized right for the needy who asks, and him who is prevented for some reason from asking. Maknanya ia adalah sesuatu yang berkaitan dengan hak yang dikenali. Okay? Hak yang dikenali itu dimaksudkan dengan hak. Okay? Tapi dari segi technical meaning, hak ni bermaksud jurisdiction. Okay? Bidang kuasa that is established by syariah, yang telah diterbitkan, yang telah dikenal pasti oleh syarak to a person. Okay, maknanya jurisdiction, bidang kuasa kepada yang ada pada seseorang, empowering him to exercise certain authority, yang memberikan kepadanya kuasa untuk melaksanakan ataupun untuk menjalankan sesetengah perkara, sesetengah authority lah. Maknanya seseorang tu diberikan bidang kuasa oleh syariah untuk melaksanakan ataupun melakukan sesuatu perkara. Contohnya right of guardianship, maknanya hak untuk sebagai penjaga. Okay, penjaga biasanya al-wilayah, to manage the property, untuk mengurus harta ataupun mengurus personal affairs of his minor daughter, untuk mengurus harta anak yang lebih kecil. Okay, right of bringing up the child, maknanya hak untuk menjaga anak, hak hadanah. Okay, ataupun right of option, hak untuk memilih. Okay, itu adalah menunjukkan bahawa contoh-contoh bidang kuasa yang diberikan oleh syarak kepada seseorang individu Muslim untuk melaksanakan sesuatu perkara. Okay. Antara pillars of al-haq, itu asas kepada al-haq adalah yang pertama, kena ada objek, iaitu something to which the right is related. Maknanya bila ada objek, ada sesuatu yang mana hak itu dikaitkan, seperti debt, hutang. Hutang is related to the right of collecting debt from debtor. Maknanya penuntut hutang diberi kuasa untuk menuntut hutang. Jadi hutang itu adalah objek lah yang mana right itu dikaitkan. Okay. Ataupun tadi right to al-hadanah, untuk menjaga anak. Jadi objeknya adalah anak. Maknanya anak itu adalah merupakan objek kepada penjaga yang diberikan hak untuk menjaga. Yang kedua, pillars of al-haq, kena ada owner of al-haq itu.
Maknanya siapa pemilik al-haq itu? Kalau penuntut hutang, pemilik untuk menuntut hutang adalah si pemungut hutang lah. Kalau hak menjaga anak, pemilik hak untuk menjaga anak tersebut adalah penjaga, sama ada ibu ke, bapa ke, ataupun siapa-siapa je lah yang diberikan perintah oleh mahkamah untuk menjaga anak tersebut. Okey, banyak ada dua lah, ada objek dan ada pemilik. Ada objek yang dikaitkan dengan al-haq dan ada pemilik kepada al-haq tersebut. Okey, dan apa dia pembahagian al-haq? Okay, al-haq ni dalam muamalah Islam terbahagi kepada 3 kategori. Okay, yang pertama hak Allah, yang kedua hak manusia, yang ketiga hak manusia dan Allah. Hak Allah dan manusia, maknanya hak yang dikongsi. Okay, hak Allah adalah merujuk kepada all types of obligations towards Allah and religious rituals. Maksudnya hak Allah ni adalah semua perkara yang berkait dengan Allah lah, dan perkara-perkara ritual agama. Contohnya solat. Okay, hak of human being adalah related to the protection of the interests of individuals. Okay, hak yang merujuk kepada menjaga kepentingan manusia atau kepentingan individu, seperti hak seller upon the price, hak penjual untuk menetapkan harga, dan hak pembeli sewaktu commodity of sale lah, hak penjual dan pembeli lah. Okay, untuk menjaga kemaslahatan ataupun kepentingan manusia. Apa-apa perkara yang menjaga kepentingan manusia, ia merujuk kepada hak of human being. Dan yang ketiga adalah hak yang bergabung antara hak Allah dan manusia. Maknanya hak Allah melibatkan perkara-perkara hukuman, manakala hak manusia adalah perkara melibatkan harta. Contohnya dalam kes hudud lah, bila berlaku kecurian yang melibatkan harta manusia, tetapi juga melibatkan punishment, iaitu hukuman kepada penjenayah. Okay? Dan apa pandangan juris tentang al-haq? Kalau Hanafi, mazhab Hanafi kata al-haq ni bukan harta, something that cannot be considered as al-mal, sebab al-haq ni tidak wujud secara permanently. Jadi keputusannya ia tidak boleh dikawal. Manakala majoriti juris yang lain, iaitu Syafi'i, Hambali dan Maliki, kata al-haq ni juga dikira sebagai harta sebab ianya dimiliki oleh pemilik. Okey, itu saja. Kita sambung slide yang terakhir nanti, video yang ketiga.